Okey, dalam video ni kita akan tengok pasal bab elektrik ringkasan sahaja. Jadi kalau mana-mana sangkut dekat mana-mana satu topik tu, korang boleh tengok dekat dalam video yang lebih penuh ya. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok subtopik satu iaitu arus dan beza keupayaan, current and potential difference. Okey, dekat dalam ni apa yang kita kena tahu adalah definisi, okey, bentuk medan elektrik, kesan dan juga formula untuk kekuatan medan elektrik. Biasanya benda ni masuk dekat kertas satu atau kertas dua tapi section A. Okey, jadi kita tengok dekat sini, ini adalah definisi medan elektrik di antara definisi yang paling dia suka tanya dalam bab ni. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini ada dua jenis charge. So, charge ni dia ada dia punya medan elektrik sendiri. So, gambar yang pertama ni, belah kiri ni kita nampak dia charge positif. So, charge positif ni kalau kita nak lukis anak panah dia keluar. Okey, so kalau positif dia keluar. Korang bayangkan kalau positif kita kena sentiasa benda tu kita sebarkan. Kalau air kita simpan, negatif kita simpan. So, arrow dia ke dalam. Okay, jadi kalau soalan kata lukiskan corak medan elektrik, positif keluar, negatif ke dalam. Ini kalau kita lukis satu-satu. Tapi kalau kita lukis dua, contoh dekat sini, kita nampak positif kan? So, positif ni sama je konsep tadi. Cuma bezanya bila ada negatif dekat dengan dia, dia akan tertarik ke negatif. Okay, contoh macam ni lah kan. Positif keluar, lepas tu negatif akan masuk. Okay, kalau positif dengan positif pula, dia akan keluar lah. Okey, keluar dengan keluar dan diorang tak bercantum. Kenapa? Diorang repel. Okey, sebenarnya sama je. Kalau ni negatif pun sama juga. Cuma beza dia anak panah akan ke dalam. So, korang kalau soalan tanya macam ni, biasanya dia akan bagi kita rajah. Lepas tu dia tanya yang mana satu yang betul. So, korang kena tengok betul-betul lah anak panah dia, charge dia. Okey, sama ada dia bertemu ke ataupun dia repel ke. Jadi korang kena check lah. Okey, ni pun sama. Bila positif anak panah dia keluar. Lepas tu negatif maksudnya anak panah dia masuk ke arah negatif. Okey, ni positif. So, positif keluar dan masuk ke dalam negatif. Jadi, ini adalah corak-corak medan elektrik. Okey, so kita dah ada corak. Sekarang kita tengok kekuatan medan elektrik pula. So, formula dekat dalam exam diberi. Okey, korang jangan risau. Formula diberi dekat dalam exam. E sama dengan F per Q dengan E sama dengan V per D. Cuma, macam mana nak tahu pilih yang mana? Tengoklah situasi. Kalau dia bagi kalau dia bagi apa daya dan juga charge, dan kita pakai F per Q. Kalau dia bagi voltan dan dia bagi jarak macam ni, kita akan pakai V per D. Okey, biasanya kalau untuk soalan ni, pengiraan dalam dua markah macam tu lah. Okey, selepas tu kita tengok kesan zarah bercharge di dalam suatu medan elektrik. Okey, so untuk yang ni dia boleh bagi sampai 4 markah dalam exam. Okey, nanti korang kena tengok balik dekat dalam buku teks, okey, ataupun nota korang. Apa kelakuan zarah bercharge dalam satu medan elektrik? Yang pertama adalah bola pingpong yang ada logam dekat sekeliling dia. So apa yang berlaku adalah bila kita tarik dia ke sini, dan bila kita tarik dia sentuh plat positif, dia akan jadi positif. So, korang kena perhatikan kenapa dia jadi positif. Dia jadi positif sebab negatif keluar. Dia jadi positif sebab negatif keluar. Okey, negatif keluar. So, bila negatif keluar, dia akan jadi positif. So, sekarang positif dengan positif akan tertarik, tolak. Lepas tu dia akan tolak ke arah sini. So, kat sini negatif pula masuk. Okay, so negatif masuk, negatif-negatif akan tolak dan benda ni akan berulang-ulang alik sampailah dia stop. So benda tu dia boleh bagi sampai 4 markah penerangan dia. Okay, tapi paling ingat keyword dia adalah ingatlah yang negatif yang akan bergerak. Maksudnya negatif yang keluar dekat sini, negatif yang masuk dekat sini. Okay, 4 markah. Lepas tu ini pun 4 markah juga. Dia akan tunjuk, okay, kalaulah ada positif kat sini, kalau ada negatif kat sini, apa pemerhatian kita dan kenapa. So, pemerhatiannya adalah api ni akan terbelah, tapi belah kecil yang pergi ke arah positif, belah besar yang akan pergi ke arah negatif. Kenapa? Sebab jisim ion positif akan lebih besar. So, positif akan tertarik ke negatif sebab tu bahagian positif lebih besar daripada bahagian negatif. Okey, so itu adalah kelakuan zarah bercharge. Okey, subtopik pertama belum lagi habis dan nak hujung, tapi kita masuk bahagian terakhir dia iaitu bercerita pasal arus dan beza keupayaan. Okey, untuk yang ni biasanya dua benda je dia tanya. Dia akan tanya kita definisi, okey, dan juga pengiraan. Okey, pengiraan dia unit SI, korang kena kenal lah siapa I, siapa Q, siapa T dan definisi. So, definisi ada banyak jugalah dalam bab ni, tapi ada certain tu di logik. Macam contoh kat sini, formula kan diberi dalam exam. Okey, so korang tengok dekat formula, korang akan dapatlah benda ni kan. So, I adalah Q bahagi T. Q tu adalah charge. T tu masa. So,
Daripada form 4 pun korang dah selalu dengar. Setiap kali ada bahagi dengan masa, kita kata definisi tu adalah kadar ataupun rate of. Rate of apa? Kadar apa? Kadar pengaliran charge. Benda yang kat atas dia. So, kadar pengaliran charge dalam satu konduktor. So, ini adalah arus. Biasanya definisi dan juga apa? Dia punya pengiraan. Okey, satu lagi adalah pengiraan untuk beza keupayaan pun dia selalu tanya. Definisi pun sama. Tapi kalau korang tengok definisi sama je lah, nampak kerja W yang dilakukan untuk gerakkan satu kolom charge. So, kerja per satu unit charge antara dua titik. Okey, so ini adalah beza keupayaan. Jadi, itu adalah secara ringkas untuk bab subtopik. Subtopik 1. Okey, sekarang kita masuk dekat subtopik 2 iaitu rintangan. Okey, yang ni selalu keluar dekat kertas 1, kertas 2, bahagian A boleh, bahagian B boleh, bahagian C pun boleh. Okey, subtopik ni dia panjang sikit. Okey, bahagian pertama dia memang cerita pasal rintangan. So, ini adalah definisi untuk rintangan. Okey, so per rintang, okey, rintangan tu adalah nilai tau, kuantiti fizikal. Okey, per rintang ataupun perintang tu adalah bahan komponen tersebut. Okey, perintang yang ada rintangan, resistor yang ada resistance. Anyway, kalaulah kita cakap dekat sini dalam buku teks dia ajar kita pasal dua jenis konduktor. Satu ohm, satu bukan ohm. Apa maksud dia? Konduktor ohm yang follow hukum ohm. Okey, so hukum Ohm kata V dengan I adalah kadar terus dengan syarat apa kuantiti lain adalah malar. So dalam kes ni rintangan adalah malar. Tapi kalau kuantiti bukan Ohm, graf dia adalah curve dan dia punya rintangan berubah. Sebab rintangan tu sebenarnya adalah dia punya kecerunan. Untuk graf V melawan I, okey, rintangan adalah kecerunan graf. So kalau tengok kat sini kecerunan dia sama, so rintangan dia malar. Tapi kat sini kecerunan dia bertambah, so rintangan dia bertambah. So contoh konstantan dan tungsten filament. So ini adalah nama bahan. Okey, macam kita ada copper, kita ada aluminium. So konstantan pun nama bahan juga. Okey, so ini adalah konduktor ohm dan bukan ohm. Kalau yang ni biasanya dia akan tanya dekat soalan objektif. Okey. So, lepas tu kita masuk pasal rintangan betul-betul formula dia. Okey, so ini adalah pengiraan untuk rintangan. Formula dia adalah R sama dengan rho L bahagi dengan A. Biasanya soalan memang dah bagi direct information. Tapi kalau dia tak bagi direct, apa yang dia boleh buat adalah kadang-kadang dia tukar unit. Okey, korang kena tengok. Dia punya jarak, panjang lah. Panjang wire tu kena dalam meter. Luas dia kena dalam meter kuasa 2. Kalau panjang tu dia bagi dalam sentimeter, korang kena tukar kepada meter dengan cara bahagikan dengan 100. Kalau sentimeter kuasa 2 yang korang nak tukar kepada meter kuasa 2, korang bahagi dengan 100 tapi ada kuasa 2 juga. Paling jauh dia boleh pergi adalah dia tak bagi korang area, dia tak bagi luas, dia bagi kita radius ataupun diameter. So untuk dapatkan A, korang pakai pi r kuasa 2. Okey, tapi itu adalah formula dia lah. Kenapa formula dia penting? Okey, yang pentingnya adalah sebab dia akan tolong kita dalam ingat faktor mempengaruhi rintangan dawai, factors affecting resistance of a wire. Okey, so kalau tengok dekat sini, R tu berkadar terus dengan rho dan L. Maksudnya bila rho bertambah, L bertambah, R akan bertambah. Tapi kalau A tu dia berkadar songsang. So bila A bertambah, R akan berkurang. Okey, jadi contoh dekat sini lah. Yang dua ni, yang ni lagi tebal kan. So maksudnya A dia lagi besar, so R dia lagi rendah. Macam tu. Okey, tapi ini adalah faktor mempengaruhi rintangan dawai. Yang mana nanti penting untuk soalan ubah suai. Tapi kita akan tengok nantilah. Okey, di antara soalan yang paling pelajar selalu tanya adalah beza antara rintangan dengan kerintangan. So R adalah rintangan, rho adalah kerintangan. So rho ni bergantung kepada bahan. Okey, dia bergantung kepada bahan. Tapi R ni dia bergantung kepada banyak benda. Luas, okey, panjang. Okey, dia bergantung kepada banyak benda. Jadi contohlah kalau lah kita ada dua ni, kita ada katakanlah ni steel. Contoh keluli A dengan B dua-dua adalah keluli, cuma satu panjang, satu pendek. So, berdasarkan R sama dengan rho L bahagi dengan A, yang mana panjang, dialah rintangan yang tinggi kan? Jadi dekat sini B lagi panjang, so rintangan dia lagi besar. Tapi disebabkan mereka dua-dua dibuat daripada keluli, okey, dia punya rho adalah sama. Sebab rho tu adalah tengok bahan dia. Okey, kalau kita tengok C dan D lagi besar rintangan dia. Kenapa? Sebab dia lagi panjang. Okey, kerintangan macam mana? Kerintangan sama. Kenapa? Sebab bahan dia adalah sama.
Jadi kerintangan berkait dengan bahan. Tapi kalau R, rintangan bergantung kepada dia punya panjang, okey, dia punya luas, okey, dan kerintangan juga. Okey. So kenapa dia penting kat sini? Sebab selalu sangat keluar dalam soalan modifikasi ataupun soalan ubah suai. Setiap kali korang nak tengok soalan ubah suai tu, korang kena tengok dulu soalan tu minta apa. Adakah dia perlukan wire yang akan jadi konduktor ataupun adakah dia perlukan wire yang akan jadi elemen pemanas. Okay, bila dah decide yang tu, baru korang boleh pergi yang seterusnya. So, ingat balik R sama dengan rho L bahagi dengan A. Okay. So, kalau kita nak konduktor tu konduk elektrik tau. Jadi, kita nak arus tu boleh mengalir, jadi rintangan kena rendah. So, untuk dapatkan rintangan yang rendah, apa kita boleh buat adalah rho rendah, L rendah, A besar. Jadi, rho rendah bila kita pakai copper. Okay. Lepas tu, wire tu kenalah pendek dan kena tebal. Tapi kalau kita perlukan something yang menghasilkan haba, heating element atau elemen pemanas. Contoh macam soalan kata, macam mana bahan, ciri-ciri bahan untuk elemen pemanas dalam pembakar roti. Contohnya kan. Okay, so kita perlukan rintangan tinggi. Sebab rintangan tinggi tu akan menyebabkan wire tu senang panas. Okay, jadi dekat sini kita tahu R kita nak tinggi. Jadi, kita punya rho kena tinggi, kita punya L kena tinggi, kita punya A kena rendah. So, bahan dia adalah nikrom yang rho tinggi. Wire kena panjang, tapi kadang-kadang kan dalam soalan modifikasi dia tak sebut panjang. Dia kata bergulung atau berlingkar. Bergulung ataupun coil atau berlingkar. Kenapa? Sebab kalau straight wire, panjang tu je. Tapi kalau kita gulung-gulung, nampak bila kita buka wire tu jadi panjang. Okay. Dan last sekali kita nak dia nipis. Jadi ini adalah ciri-ciri yang kita kena tahu bila kita nak buat soalan ubah suai berkenaan dengan konduktor ataupun elemen pemanas. Okey. Dalam subtopik yang sama, rintangan, kita belajar pasal litar bersiri dan juga litar selari. Okey, cara paling senang nak bezakan dia orang adalah pertama sekali kita tengok alat ataupun komponen tu. Kita tengok komponen, contoh kat sini kita ada dua mentol. So, mentol A dan B ni, arus yang mengalir adalah arus yang sama. Maksudnya, arus tu dia hanya ada satu jalan. Arus tu bergerak macam ni, lepas tu sampai sini dia akan lalu dekat B pula, sampai dekat B dia akan kembali ke sini. So, dia hanya ada satu laluan sahaja. Okey, itu adalah bersiri ataupun series circuit. Kalau dia parallel ataupun selari, dia ada lebih daripada satu. Maksudnya, nampak dekat sini satu jalan. Dekat sini jalan lain. Jadi, dekat sini dia ada dua loop ataupun dua laluan ataupun dua pathway. Ini kita panggil sebagai parallel. Okay. So, untuk benda ni, kita kena tahu nilai V, I dan R punya hubungan dalam setiap litar. Yang ni tak diberi dekat dalam exam. Okay, jadi yang ni korang kena tengok. Tapi cara tips lah macam mana nak ingat kan. Okay, tadi kan litar siri circuit. Kan dia punya arus satu jalan je kan. So kalau arus tu satu jalan, maksudnya setiap sepanjang perjalanan tu arus yang sama lah. Sebab tu nilai dia adalah sama. Okay. Jadi bila, tengok kita kena tahu V, I dengan R kan. So kalau I dia sama, V dia tambah. Ni tips nak hafal lah. Okay, kalau siapa yang nak hafal tak ada masalah. Ni tips nak hafal. Kalau I dia sama, V dia tambah. Tapi kalau V dia yang sama, I dia yang tambah. Untuk soalan ni sangat penting untuk korang buat latihan lah. Sebab baru nampak pengiraan dia macam mana. Okay, lepas tu kita ada R sama dengan R1 tambah R2. Yang ni pula adalah 1 per R. So macam mana nak ingat yang mana satu ada pecahan, yang mana tak ada? So tengok yang ni kan duduk semua sebelah-sebelah. So dia punya formula pun sebelah-sebelah macam ni. Tapi yang ni kan ada tingkat-tingkat. So formula dia pun ada tingkat-tingkat juga. Okay, tu tips nak menghafal sajalah. Tak fizik sangat pun. Just nak hafal. Okay, korang perlukan latihan dan cikgu tak tunjuklah dekat dalam ni. Tapi tips untuk mengira tu, bila korang dapat je soalan litar macam ni, lepas tu korang tahu dia memang tanya sama ada V, I ataupun R, apa yang korang boleh buat adalah tips yang ni. Tengok dulu, boleh tak selesaikan pakai V sama dengan I, R? Kalau tak boleh, selesaikan pasal persamaan litar. Dia mesti salah satu. Contoh. Katakanlah cikgu nak dapatkan nilai V1. Ini adalah persamaan litar untuk V. Okay. So kalau V1, katakanlah cikgu kata, okay kita nak buat V1 tambah V2. Problem. Kenapa? Sebab V2 pun tak ada. V pun tak ada. Dah tu tak bolehlah pakai persamaan litar. Jadi dekat sini kita kena pakai V sama dengan IR.
Macam tu lah. Jadi maksud cikgu bila nampak je soalan macam ni, lepas tu dia tanya sama ada VI atau R, mesti, bukanlah mesti, biasanya mesti sama ada VIR ni ataupun persamaan lita. Sebab tu korang kena ingat persamaan lita. Cuma dalam exam memang tak diberi. Okay, habis dah subtopik yang pertama. Subtopik kedua. Okay, sekarang kita masuk subtopik ketiga iaitu DGE. Okey, untuk subtopik ketiga DGE atau EMF ni, ini pun selalu keluar exam, kertas satu ada, kertas dua ada, section A, section B, section C, semua dia boleh masuk. Okey, jadi pertama kita kena tahu definisi, lepas tu cara nak dapatkan E. Inilah yang paling penting sebenarnya dalam exam, graf, rumus ni yang paling penting. Lepas tu kadang-kadang ditanya apa yang berlaku bila dia berlaku, kita susun dalam siri ataupun kita susun dalam selari. Okey, so kita tengok dulu definisi. Definisi dan formula untuk DGE adalah yang ni. Okey, kadang-kadang dia tanyalah apakah yang dimaksudkan dengan DGE, apa yang dimaksudkan dengan rintangan dalam. Okey, tapi apa yang lebih penting adalah dekat sini. Okey, pertama sekali korang kena faham adalah DGE tu, mana nak tahu DGE dalam lita. Okey, kalau dia bagi lita macam ni, lepas tu kan korang tengok macam mana nak tahu DGE tu yang mana satu. Tengok bacaan voltmeter. Tengok bacaan voltmeter. Apabila switch dibuka, buka tu off Okay, tutup tu on. Apabila switch is open, bacaan dia 1.5 V. Bila dia ni 1.1. Okay, so nak bagi tahu DGE adalah bacaan emitter sewaktu switch tu dibuka ataupun bacaan, salah. Sorry, tertukar. Itu adalah bacaan emitter. So bacaan emitter sewaktu off 0 ampere lah. Waktu ni dia kononnya 0.5 ampere. Bacaan voltmeter sewaktu off adalah 1.5 V, yang ini 1.1 V. Okey, poin kat sini adalah 1.5 ni lah kita punya DGE. Kalau soalan bagi kita situasi macam ni, pasti dia tanya yang mana satu DGE, jawapan dia adalah 1.5. Mana kita tahu? Sebab dia adalah bacaan voltmeter sewaktu benda ni off. Okey, waktu arus kosong, tiba-tiba ada bacaan voltmeter, itu adalah kita punya DGE. Okey, tapi bila kita switch on, tiba-tiba bacaan dia jadi kurang. Kenapa bacaan dia boleh jadi kurang? 1.5 V jadi 1.1 sebab hilangnya tenaga tu adalah disebabkan rintangan dalam. Okey, hilangnya tenaga tu adalah sebab rintangan dalam. So, ringkasannya adalah dalam lita macam mana nak tahu bacaan DGE, kita tengok bacaan dia sewaktu tak ada arus. Voltmeter sewaktu tak ada arus. Tapi bila kita switch on, bacaan akan berkurang. So, bacaan itulah kita punya V. So, ini adalah E kita, ni adalah V kita. Okay. Kenapa bacaan tu boleh berkurang? Sebab ada susutan voltan. Kenapa ada susutan voltan? Sebab dalam bateri tu dia ada rintangan. So, maksudnya tenaga diperlukan untuk gerakkan charge. Tapi masalahnya dalam ni ada kehilangan tenaga dulu. Okey, maksudnya dekat dalam ni ada kehilangan tenaga dulu. Jadi, bila tenaga tu hilang, makin berkuranglah kan tenaga yang boleh digunakan dekat luar. Okey, contohlah cikgu bagi analogi Katakanlah korang ada RM20. Contohlah korang ada RM20 dekat dalam ni. Ni dalam bateri tau. Dalam bateri ada RM20. Okey, korang nak keluar ni. Tapi nak keluar tu ada halangan. Macam dekat pintu tu ada kena bayar RM2. Okey, kena bayar RM2. Daripada 20 tu kena bayar RM2. So, sekarang korang tinggal 18. So, 18 je lah yang boleh bawa keluar. Faham? Jadi, kalau kita tengok dekat situasi tadi, kita start dengan RM1.50. Okey, tapi bila kita switch on, dalam bateri ni dia ada halangan. So, halangan dia sebanyak 0.4. Sebab itulah 1.1 je yang tinggal. Okey, so kenapa boleh ada halangan tu? Sebab ada rintangan dalam. Okey, so macam mana nak tahu pula rintangan dalam kalau dia bagi kita graf? Okey, kalau tadi kita tengok bacaan dia adalah, bacaan DGE adalah bacaan bila arus sifar. Voltmeter sewaktu arus sifar. Tapi daripada graf lagi senang, kita boleh tengok daripada faksi Y. Ini adalah kita punya DGE. Sebab kalau korang perasan, apabila arus sifar, bacaan voltmeter sewaktu arus sifar adalah DGE. Sama kan macam tadi. So, ini adalah E kita. Lepas tu daripada dia punya kecerunan pula adalah negatif R. Kecerunan dia adalah negatif R. Kenapa negatif? Sebab kecerunan dia negatif. So, nanti negatif kepada negatif jadi positif. Okey, contohlah kalau graf macam ni, korang calculate, korang dapat M sama dengan negatif 3 contoh. Jadi, korang negatif 3 ni adalah negatif kepada R kan? So, R adalah 3 ohm. Macam itulah. Okey, kadang-kadang soalan akan bagi kita rumus. So,
Dalam soalan macam mana nak bezakan formula tu kena pakai VIR yang macam biasa ataupun E sama dengan V plus IR. Korang tengok je dalam soalan tu ada tak mention pasal rintangan dalam. Okey, dalam soalan tu ada tak mention pasal rintangan dalam, ada tak mention pasal DGE. Kalau ada, 99% memang yang ni. Okey, kalau dia ada sebut internal resistance dia bagi value, memang formula dia yang ni. Kalau tak, pakai je VIR macam biasa. Okey, alright. So, daripada situ, kita boleh tengok ini pun sama macam siri dengan selari tadilah. Okey, siri dengan selari cuma kali ni kita tengah susun bateri. Okey, jadi sama je. Kalau tadi dalam siri V sama dengan V1 tambah V2. Tapi bila bateri E sama dengan E1 tambah E2. R sama dengan R1 tambah R2. Okey, V kalau selari adalah sama je dengan V1. Sama je dengan V2. Tapi bila dia dalam keadaan selari macam ni, E yang sama dengan E1, yang sama dengan E2. Lepas tu R, sebelum ni kita belajar 1/R kan. Kalau nak cari rintangan ni dalam selari, 1/R tambah 1/R. Okey, tapi kalau dekat sini rintangan dalam, formula dia sama, cuma simbol dia dah berubah sebagai rintangan dalam. Okey, itu adalah bab ketiga. Sekarang kita tengok bab yang seterusnya, iaitu tenaga kuasa elektrik. Okey, jadi sebelum kita masuk, ini kalau korang perlu screenshot kan, cuba screenshot dulu. Ini adalah benda yang memang wajib tahu untuk senarai, simbol dan unit penting. Sebab dalam exam, dia tak bagi benda ni. Dia hanya bagi benda ni. So, apa yang penting adalah korang tolong bezakan simbol dan unit. Bezakan simbol dengan unit. Apa beza dia? Beza dia adalah contoh. V sama dengan IR. Ini adalah formula kan? So, formula dalam dia kita ada simbol. Okey, lepas tu bila kita dah kira bla bla bla, katakanlah kita dapat 5V. So, V dekat jawapan ni adalah unit. Jadi, pastikan boleh bezakan simbol dan unit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pelajar dia hafal, oh arus adalah A. Lepas tu dia pergi cari dalam formula, huruf A tak jumpa. Sebab dalam formula dia akan tulis I bukan A. Jadi dalam formula akan guna simbol. Jawapan akhir yang akan guna unit SI. Okey, so sekarang kita masuk betul-betul dekat dalam subtopik yang ni. So subtopik ni kalau kita tengok, ini formula yang biasanya diberi dekat dalam exam. Okey, korang tak payah risau sangat lah. Exam memang diberi. Jadi macam mana nak pilih formula yang betul? Tengok soalan. Maksudnya tengoklah soalan tu. Contoh soalan tu bagi Q. Dia bagi kita I, lepas tu dia cari T. So formula apa yang ada? Q, I dan T. Okey, lepas tu dia dah bagi siap-siap P, dia dah bagi siap-siap V. Lepas tu dia kata cari I. Formula apa yang ada benda tu? So, yang paling penting adalah kenal simbol. Sebab bila korang kenal simbol, senang untuk korang cari formula dia nanti. Okey, lepas tu kita tengok yang seterusnya, kita ada label kadar kuasa. Label kadar kuasa adalah di antara definisi, benda yang paling disuka tanya sebagai definisi dekat dalam kertas 2. Okey, ini di antaranya lah. So, kalau tengok kat sini, dekat sini dia ada label 120V 900 watt. Jadi definisi kita adalah nama alat, contoh kita ada pemanas air. Pemanas air menggunakan 900 joule. Walaupun kat sini dia tulis watt, jangan risau. Kuasa dia kita tulis nombor tapi unit dia adalah joule. Tenaga dalam 1 saat. Sebab 900 joule dalam 1 saat sama dengan 900 watt. Cuma kita jangan tulis 900 watt dalam 1 saat. Salah. Dia 900 joule dalam 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 120 volt. Okay, kiranya itu korang punya skrip. Okay, korang punya skrip tinggal tukar nama alat, tinggal nombor untuk kuasa dan tukar nombor untuk voltan. Okey, seterusnya kita kira cara pengiraan penggunaan tenaga. So, formula dia yang ni sebenarnya jumlah kos sama dengan tenaga darab dengan kos per unit. Tapi exam tak bagilah. Kenapa? Sebab dia senang sangat. Maksud cikgu macam ni. Contohlah, katakanlah 1 unit tenaga adalah 20 sen. So, kalau kita pakai 2 unit tenaga, harga dia 40 sen kan? Itu je. Okey, apa maksud dia? Jumlah kos adalah jumlah tenaga darab dengan kos per unit. So, jumlah tenaga kita 2 darab dengan kos per unit 20 sen tadi, kan? Dapatlah 40. Sebab tu dapat jawapan yang ni. Okey, cuma cabaran dia adalah nak dapatkan E. Biasanya bila kita belajar, E ni adalah dalam unit SI. So, ni joule,
ini watt, ini adalah second. Tapi dalam kes penggunaan tenaga, nombor joule tu besar sangat kalau kita nak guna. So kita guna kWj ataupun kilowatt hour, kilowatt jam atau kilowatt hour. Okay, so P kena dalam kilowatt, T kena dalam jam. Okay, kalau dia bagi dalam saat ke dalam apa, kena tukar kepada jam. Contoh situasi kat sini, E sama dengan PT kan. So P kita adalah 2500 watt. Tapi kita tak nak watt, kita nak dia dalam kilowatt. So bila kilo, kita kena bahagi. So bahagi 1000 dapat 2.5. Okey, T pula 3 jam sehari dalam masa 30 hari. So 90 lah sebab 3 kali 30. Jangan tukar kepada saat sebab kita nak benda ni dalam kilowatt dan juga jam ataupun kilowatt and also hour. Okey, dah dapat tu nanti darab dengan kos per unit. Okey, benda yang terakhir sekali dekat dalam bab ini adalah langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik dalam rumah. Yang ni dalam kita korang boleh tengok ada sedikit lah contoh dia. Tapi asas lah. Macam contohnya tutupkan switch apabila tidak digunakan. Okey, matikan switch apabila peralatan tak digunakan. Switch off when the appliances is not used. Okey, ataupun kalau basuh baju pakai mesin tu pakai dalam full load. Maksudnya pastikan muatan penuh baru kita guna dan sebagainya. Okey, so itu adalah langkah penjimatan. Kadang-kadang dia tanyalah satu ke dua. Pernah juga cikgu tengok nampak dalam 3 markah. Okey, jadi itu adalah ringkasan untuk bab elektrik. Okey, so good luck. Okey, terima kasih.